Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Pendidikan Islam tahun 6 bidang akidah di bawah tajuk Jauhi Syirik. Sebelum memulakan pembelajaran, tahniah diucapkan kepada murid-murid kerana berjaya menghadiri kelas pada hari ini. Baiklah murid-murid, untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan menggunakan buku teks di muka surat 102. Pastikan murid-murid ada buku bersama ya. Murid-murid, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Standard kandungan 3.6, memahami dan mengenal pasti konsep syirik sebagai benteng dalam kehidupan harian. Standard pembelajaran 3.6.1 menyatakan maksud syirik. 3.6.2 menganalisis beberapa dalil nakli yang berkaitan dengan konsep syirik. Murid-murid, perhatikan dan teliti gambar yang terdapat ini. Apakah yang dapat murid-murid lihat? Dan tahukah murid-murid apa yang berlaku dan sedang dilakukan? Maksud syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Murid-murid, tahukah murid-murid apa maksud i'tiqad? I'tiqad bermaksud kepercayaan ataupun sesuatu yang kita yakini. Jadi, apa-apa sahaja yang berlaku dengan perkataan, perbuatan yang i'tikad, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dikira dan dikatakan sebagai syirik. Mari kita lihat selanjutnya. Hukum syirik. Ustaz telah jelaskan tadi, hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Jenis syirik. Syirik terbahagi kepada dua. Pertama, syirik jali. Kedua, syirik khafi. Apakah yang dimaksudkan dengan syirik jali dan syirik khafi? Baiklah murid-murid, dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Jadi ini adalah bukti berkenaan dengan syirik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Syirik jali. Mari kita lihat apakah yang dikatakan syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik yang besar, iaitu syirik yang besar.
Contoh syirik jali, menyembah berhala, menyembah matahari, bulan atau lain-lain. Meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid, kepercayaan seperti ini pernah terjadi suatu ketika dahulu sewaktu sebelum kedatangan agama Islam, yang mana dalam masyarakat kita terdapat kepercayaan mempercayai perkara-perkara seperti menyembah pokok, percaya kepada matahari, percaya kepada perkara-perkara yang terdahulu dan sebagainya. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali. Pertama, merosakkan akidah. Kedua, hilang pergantungan dengan Allah. Ketiga, berdosa besar dan dimurkai Allah. Keempat, kekal dalam api neraka. Nampak tak murid-murid betapa besar dan teruknya akibat yang kita akan perolehi ataupun terjadi kepada kita sekiranya mengamalkan syirik jali. Seterusnya murid-murid, syirik yang kedua dinamakan syirik khafi. Apakah syirik khafi? Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Contohnya, apabila seseorang melakukan kebaikan kerana untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Akibat orang yang mengamalkan syirik khafi. Pertama, menghapuskan pahala amalan. Sukar menerima pandangan orang lain. Menimbulkan permusuhan, dibenci masyarakat dan mudah berputus asa. Nampak tak murid-murid kesan-kesan ataupun akibat sekiranya kita mengamalkan syirik khafi ini? Murid-murid, di sini terdapat suatu kisah yang mana tawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar ya. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi sekumpulan musyrikin Quraisy yang meminta Nabi mensyirikkan Allah. Mereka meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memeluk agama mereka dan menyembah berhala selama setahun, kemudian kembali memeluk agama Islam semula. Mereka juga berjanji akan memeluk agama Islam dan menyembah Allah selama setahun. Kemudian, mereka akan kembali semula kepada agama nenek moyang mereka. Kaum musyrikin Quraisy ini juga berjanji akan menghadiahkan harta yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan baginda orang yang paling kaya di Mekah jika bersetuju dengan permintaan mereka. Perbuatan kaum musyrikin Quraisy ini menyebabkan baginda menjawab dengan tegas, "Aku memohon perlindungan Allah daripada mensyirikkan Allah dengan yang lain." Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai menjawab permintaan kaum musyrikin Quraisy yang melampau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Surah Al-Kafirun. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah, yakni Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadah secara kamu beribadah, dan kamu pula tidak mahu beribadah secara aku beribadah. Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku. Rumusan. Murid-murid, syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh itu, kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rosaknya akidah. Bagaimana murid-murid? Dapatkah murid-murid memahami pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah, syabas dan tahniah kerana telah berjaya mengikuti pembelajaran kita pada hari ini murid-murid. Jadi Ustaz doakan agar semuanya dalam keadaan baik dan sihat walafiat di samping keluarga. Semoga kita bertemu lagi di dalam PDPR yang akan datang. Sekian sahaja untuk kali ini dan syabas dan tahniah kerana berjaya menghadiri pembelajaran pada hari ini. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.